Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua. Bab 2 Matematik tingkatan 2 iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, dan untuk video kali ini juga kita akan belajar bahagian B iaitu pemfaktoran. Perkara pertama dalam bahagian B ini iaitu faktor, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. Okey, contoh yang pertama, senaraikan semua faktor sepunya. Okey, 1A iaitu 3P dan 6P kuasa 2. Okey, kalau perkara yang melibatkan pemfaktoran algebra ni, okey, saya suka buat cara kotak. Saya panggil cara kotak. Okey, cara macam mana cara kotak? Okey, saya akan buat macam ni. Okey, saya akan bagikan kepada dua bahagian. Okey, yang pertama atas ni 3P, yang kedua bawah ni 6P kuasa 2. Kemudian saya akan faktorkan sebutan satu persatu. Okey, macam 3P ni. Okey, faktor bagi 3 ialah 1 dengan 3. Okey, kemudian huruf yang ada huruf P. Okey, kemudian darabkan 3 dengan P iaitu 3P. Okey, ini faktor. Okey, 6P kuasa 2 pun sama. Mula-mula kita faktorkan 6 dulu. Okey, sifir yang ada nombor 6. Yang pertama sifir 1 wajib ada. Sifir 2 pun ada 6. Sifir 3 pun ada 6. Dan sifir 6 sendiri pun ada. Kemudian P. Okey, mula-mula ada P saja, ada 1P. Kemudian ada 2P. Okey, kita darabkan 1 darab P, 2 darab P, 3 darab P. Okey, dan 6 darab P. Okey, kemudian pada kuasa 2, okey, P kuasa 2. Kemudian 2 darab P kuasa 2. 3 darab P kuasa 2. Dan 6 darab P kuasa 2. Okey, ini dipanggil sebagai faktor. Okey, so bila nak tahu faktor sepunya ni, okey, faktor sepunya, kita tengok atas dengan bawah ni mana yang sama. Okey, mana yang sama kita bulatkan. Okey, mula-mula nombor 1 ada. Okey, nombor 1. Kemudian nombor 3 pun ada. Okey, nombor 3. Kemudian P saja pun ada. Okey, P. Kemudian 3P pun ada. Okey, so jawapannya cuma ada 4 sebutan saja iaitu 1, 3P dan 3P. Okey, itu cara kita nak mencari faktor sepunya. Okey, contoh 1B pula 4X 2XY. Okey, dengan menggunakan kaedah yang sama juga, saya akan bagikan kedua-dua sebutan ni kepada dua bahagian. Okey, yang pertama 4X sebelah atas, 2XY sebelah bawah. Kemudian kita buat faktor. Okey, 4 ni ada 1 wajib ada, kemudian sifir 2 pun ada, sifir 4 pun ada, kemudian ada satu huruf saja iaitu huruf X. Okey, 2 ni lagi mudah, dia cuma ada 2 nombor iaitu 1 dengan 2. Okey, kemudian ni terlupa. Okey, 1 darab X, 2 darab X. Okey, 4 darab X. Okey, yang ni pun sama. Okey, kemudian ada X, 1 darab X, 2 darab X. Kemudian Y pula. Okey, 1 darab Y dah, 2 darab Y. Okey, kemudian XY. Akhir sekali 2XY. Okey, ini pemfaktoran. Okey, ataupun faktor. Okey, kemudian kita cari mana faktor yang sama atas dengan bawah. Okey, mula nombor 1. Okey, kita senaraikan nombor 1, nombor 2, X. Okey, lagi 2X. Okey, 2X dan akhir sekali tak ada dah. Okey, so sampai 2X saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, so ada 4 sebutan saja. Okey, itu contoh-contoh macam mana kita nak menyenaraikan faktor sepunya. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, tentukan faktor sepunya terbesar. Okey, yang pertama 2XY, 6X kuasa 2Y. Okey, ini pun kita menggunakan cara yang sama juga. Okey, kita bagikan kepada dua bahagian. Okey, yang pertama 2XY di sebelah atas, 6X kuasa 2Y di sebelah bawah. Okey, kemudian kita faktorkan satu persatu. Okey, 2 ni ialah 1
1 darab 2 huruf yang ada X dengan Y. Okey, kemudian 6 ni ialah 2 darab 3. Kita permudahkan. Tak payah nak senaraikan semua macam atas ni. Kemudian X kuasa 2. Ada 2X iaitu X dengan X. Kemudian Y ada 1 Y. Kemudian kita pilih saja huruf yang sama ataupun nombor yang sama. 2 ada. Kemudian X. Kita pilih sekali je. Jangan buat 2 kali ke bawah ni. X dengan X. Kemudian Y dengan Y. So dah tak ada lagi dah. Itulah jawapan dia. Dipanggil faktor sepunya terbesar. Untuk faktor sepunya terbesar ni kita tak payah nak buat dia punya koma. Kita buat balik. So 2X dan juga Y. So inilah yang paling besar sebutan yang kita boleh faktorkan daripada kedua-dua sebutan ni. 2P 4XY 6XY kuasa 2 dan 12X kuasa 2 Y kuasa 2. Dengan menggunakan kaedah yang sama juga, sekarang ada 3 sebutan, bermaksud kena buat 3 bahagian. Atas, tengah dan bawah. Atas 4XY, tengah 6XY kuasa 2, bawah 12X kuasa 2 Y kuasa 2. Kemudian kita faktorkan satu persatu. 4 ialah 2 darab 2 X dan Y. 6 ialah 2 darab 3 X, Y kuasa 2 ni kita pecahkan jadi Y dengan Y. Bawah ni 12 ialah kalau nak pecahkan macam mana? Nak pecahkan kita boleh ambil bukannya macam 4 darab 3. Tapi 4 ni kita boleh pecahkan lagi. Kita boleh pecahkan lagi. Jadi macam mana? So kita boleh jadikan 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 3 ialah 12. Jangan bagi 4, 3 macam ni. Sebab 4 ni kita boleh pecahkan lagi. Ataupun 6 darab 2. 6 ni kita boleh pecahkan lagi. Menjadi sebutan yang paling mudah. Ataupun sebutan yang paling ringkas sekali. Nombor yang terkecil sekali. Kemudian X ada berapa? X ada 2, X. Y ada berapa? Y ada 2, Y. Kemudian kita pilih sebutan yang sama. Nampak tak? Mula 2. Kemudian 3 tak ada. Atas ada 3. Kemudian X. Kemudian Y. So lagi tak? Dah tak ada dah. So inilah jawapan dia. 2X, Y. Ialah faktor sepunya yang terbesar. Itu ialah contoh bagi perkara yang pertama, iaitu faktor dan faktor sepunya. Sekarang tengok perkara yang kedua dalam bahagian B, iaitu pemfaktoran ungkapan algebra. Contoh 1 faktorkan 2P tolak 6PQ. Ini pun sama, kita akan menggunakan kaedah yang sama. Saya panggil kaedah kotak. Sekarang 2P sebelah atas, 6PQ sebelah bawah. Sama juga kita pecahkan. 2 ialah 1 darab 2, P ada 1, so tulis P. 6 ialah 2 darab 3, P dan Q. Kemudian kita pilih nombor ataupun huruf yang sama. 2. Kita keluarkan 2, kemudian P, tulis P. Lepas kita dah keluarkan 2P ni, kita buat tanda kurungan. Kemudian tengok dekat sebelah atas ni, ada tak nombor yang masih saya belum bulat? Ada, iaitu nombor 1, tulis dekat sini. Kemudian tengok operasi apa ni? Ini operasi tolak, buat sini tolak. Yang bawah pula apa yang tinggal? 3 dengan Q. So tulis sini 3Q. So kita dah siap membuat pemfaktoran ungkapan algebra untuk soalan yang pertama. Contoh soalan yang kedua pula. 1B. 3XY tambah 6X kuasa 2Y tolak 12XY kuasa 2. Ada 3 sebutan, bermaksud ada 3 kotak. Ataupun 3 bahagian. 1 sebelah atas, kemudian tengah dan bawah. Atas 3XY, tengah 6X kuasa 2Y, bawah 12XY kuasa 2. Kemudian kita pecahkan. 3 ialah 1 darab 3, ada X, ada Y.
tengah ada 2 darab 3 X dengan X sebab X kuasa 2. Jadi X dengan X ada Y. Bawah 12 ni pun sama. Okey, sebab ini 3, ini 3. So ini pun kita buat 3 juga. Okey, so kita boleh pecahkan lagi. 12 ialah 3 darab 4. Okey, 4 ni pun kita boleh pecahkan lagi pun tak ada masalah. Okey, kita boleh buat 4 tu ialah 2 darab 2. So X ada 1, Y ada 2. Okey, kemudian cara yang sama juga kita pilih sebutan ataupun nombor yang sama. Okey, tengok sini 3, 3, 3, kita keluarkan 3. Kemudian X, X, X. Okey, kemudian Y, Y, Y. Okey, kemudian dah tak ada apa yang sama lagi, baru buka kurungan. Okey, atas sekali apa yang tinggal? Nombor 1. Kemudian operasi apa? Tambah. Tengah-tengah apa yang tinggal? 2 dengan X. So 2X. Okey, operasi apa lepas tu? Tolak. Okey, bawah apa yang tinggal? 2 dengan 2 ni kan? 2 dengan 2 ni kita kena darabkan balik. Okey, so 2 darab 2 ialah 4. Huruf yang tinggal ialah Y. Okey, dah siap. Okey, ini nama dia pemfaktoran. Okey, ungkapan algebra untuk contoh yang pertama. Okey, kemudian tengok contoh yang kedua. Okey, faktorkan 4x kuasa 2 tolak 1. Okey, kalau soalan macam ni, okey, lagi mudah sebab yang pertama kita tengok nombor di depan, dan nombor di belakang. Pastikan kedua nombor ni ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Bila kita nampak sini 4 dan 1 ni ialah kuasa 2 sempurna. Sebelum tu jangan lupa. Apa dia nombor kuasa 2 sempurna ni? 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 sampailah 12 kuasa 2. So 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4, 3 kuasa 2 ialah 9 bukan 6 ya. 4 kuasa 2 ialah 16 bukan 8, 5 kuasa 2 ialah 25 bukan 10. Akhir sekali 12 kuasa 2 ialah 144. Ini semua ke bawah dipanggil sebagai kuasa 2 sempurna. So tengok depan, tengok belakang. Kalau ada nombor-nombor yang macam ni, kita terus boleh buat jawapan. Cara jawapan macam mana? Terus buat 2 kurungan. Terus buat 2 kurungan. Kemudian kita isikan 4. 4 ni tengok dia punya nombor ni. Nombor apa ni? 2. So 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Kemudian X ada berapa? X ada 2. X sebelah kiri, X sebelah kanan. Kalau operasi tolak bermaksud kat sini 1 tambah 1 tolak. 1 tambah 1 tolak untuk tolak. Kemudian nombor 1 senang lah. 1 ialah 1 darab 1. Okey, so dah siap pemfaktoran. Itu cara shortcut. Yang kedua, 2pi kuasa 2 tolak 18. Nak buat yang macam ni. Yang pertama, kita tengok dulu nombor depan. 2 dengan 18. Ada tak nombor yang sama? Ada tak nombor yang sama? Nombor yang sama ataupun huruf yang sama. Huruf yang sama. Kalau ada nombor ataupun huruf yang sama, kita kembali kepada kaedah asal yang mula-mula tadi, iaitu kita kena buat kotak ataupun 2 bahagian macam ni. 2pi kuasa 2 sebelah bawah 18. So 2 ialah 1 darab 2. Pi kuasa 2. Yang ni senang je, tak payah nak buat macam ni. Pi pecah 2 kali. Sebab apa? Sebab 18 ni tak ada pi. So bila 18 tak ada pi, so kita cuma terus buat pi kuasa 2. Tak ada masalah. Tapi kalau bawah ni ada pi, kena buat pi tu 2 kali lah. So 18 ialah sepi 2, 2 darab 9. Tak payah nak pecahkan 9 ni sebanyak 2 kali. Sebab memang tak ada lagi nombor 3 di atasnya. Jadi kita pilih ataupun kita bulatkan nombor ataupun huruf yang sama. Nombor yang sama cuma ada satu je, iaitu nombor 2. Kita faktorkan 2 dulu. 2 kurungan atas apa yang tinggal 1pi kuasa 2. 1pi kuasa 2. Tapi 1 ni tak payah tulis dulu. Tak payah tulis pun tak apa, tak ada masalah. Tak payah tulis pun tak apa. Jadi pi kuasa 2 tolak bawah apa yang tinggal 9. Dah siap ke belum? Belum. Kenapa? Sebab yang bawah ni, yang dalam
kurungan ni kita boleh kembangkan lagi, okey, ikut kaedah yang pertama balik. Okey, kenapa? Sebab dia ada nombor 1 dengan 9. 1 ialah kuasa 2 sempurna, 9 pun ialah kuasa 2 sempurna. Jadi bila ada satu nombor yang kuasa 2 sempurna, kita boleh pecahkan lagi kepada 2 kurungan. Jadi 2 ni kita kekalkan 2, kemudian kurungan. 1 ialah 1 darab 1, tak ada masalah. Okey, tak tulis pun tak apa. Okey. P ada berapa? 2. So P sebelah kiri, P sebelah kanan. Okey, operasi tolak, 1 tambah 1 tolak 9 ialah, tengok sini 3. Jadi 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Okey, barulah siap ataupun sempurna kita punya pemfaktoran. Okey, itu ialah contoh yang kedua. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, 3A 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 2. Okey, ini pun kita boleh pecahkan. Okey, tapi ini agak sukar sikit. Okey, agak sakit. So, untuk contoh yang ketiga ni, kita akan sambung kepada bahagian yang ketiga. Okey, sebab dia memerlukan masa yang agak panjang untuk saya terangkan satu persatu. Okey. So, itu saja untuk video kali ini. Video kali ini agak panjang juga sebab saya banyak menceritakan tentang cara-cara nak buat pemfaktoran. Pemfaktoran ungkapan algebra untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!